Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 31 Januari 2021 bersama saya Janet Bennett. Berita utama, Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan telah mengadakan lawatan kerja ke Pelabuhan Darat Tembeduk dan Komplek Kastam Immigration dan Kuarantin CIQ Tembeduk pada Sabtu. Lawatan tersebut bermula di Pelabuhan Darat Tembeduk dengan rombongan telah diberikan penerangan tentang operasi dan perkembangan terkini pelabuhan berkenaan. Dato' Amar Awang Tengah yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Sarawak seterusnya mengadakan tinjauan untuk melihat projek pemotongan bukit di perbatasan Antikong dan Tembeduk. Beliau turut melawat pejabat agensi-agensi yang beroperasi di Komplek Kastam, Immigration dan Kuarantin Tembeduk. Seterusnya, dry run penghantaran vaksin COVID-19 di Sarawak yang dilaksanakan di bahagian Bintulu pada Sabtu dan Belaga pada Jumaat telah mencapai kejayaan. Timbalan Menteri Kesihatan Malaysia II, Dato' Aaron Agodagang berkata, dalam dry run ini, vaksin tersebut telah sampai ke tempat yang ditujui dan kekal dalam suhu negatif 75 darjah seperti yang diperlukan untuk memastikan ianya dapat digunakan nanti. Mengulang kembali proses penerimaan vaksin COVID-19 ini supaya kita dapat memastikan pengekalan suhu yang amat rendah negatif 75 ini dapat kekal sepanjang perjalanan vaksin ini daripada Belgium dalam kandang 5 hari sampai ke Belaga. Beliau berkata demikian menerusi sidang media pelaksanaan aktiviti dry run bagi penghantaran vaksin COVID-19 di Sarawak yang diadakan di Hospital Bahagian Bintulu pada Sabtu. Dry run ini membolehkan pegawai yang akan mengendali penghantaran vaksinasi di Bintulu memahami prosedur yang sebenarnya dilakukan apabila menerima vaksin ini nanti. Sementara itu, ketika ditanya mengenai kaedah penghantaran vaksin ini di Sarawak, Ketua Sektor Farmasi Kesihatan Awam Datin Santini Devendran mendedahkan ianya di bawah tanggungjawab syarikat Pfizer seperti yang terkandung dalam perjanjian yang ditandatangani Kerajaan Malaysia dan syarikat pembekal vaksin itu. Dalam syarat agreement yang Kerajaan Malaysia telah buat dengan Pfizer, penghantaran akan dilakukan oleh Pfizer. Mereka akan memilih syarikat penghantaran mereka sendiri. So, tanggungjawab kerajaan bermula daripada bila vaksin itu sampai kepada fasiliti kerajaan kita. Itu adalah syarat dalam terma perjanjian Kerajaan Malaysia dengan Pfizer. Jelas Dato' Aaron lagi, dry run ini yang bermula di Kuching dengan menggunakan jalan darat hanya dilaksanakan di daerah Belaga yang terletak di kawasan pedalaman dan bahagian Bintulu. Daripada rekod data yang diterima semasa dry run ini, tiada masalah yang dihadapi dan berjaya mengikut apa yang diperlukan. Berita selanjutnya, Malaysia dijangka menerima vaksin Pfizer pada pertengahan Februari ini. Ujar Timbalan Menteri Kesihatan Malaysia II, Dato' Aaron Agodagang ketika ini hanya vaksin Pfizer sahaja yang akan datang dan diberikan kepada rakyat Malaysia. Setakat ini kita akan mendapat daripada Pfizer lah. Yang lain kita ada mungkin 6 pilihan. Yang vaksin lain belum dapat lagi. 3 kita dah sign dulu kan. Untuk 3 Beliau berkata demikian menerusi sidang media pelaksanaan aktiviti dry run bagi penghantaran vaksin COVID-19 di Sarawak yang diadakan di Hospital Bahagian Bintulu pada Sabtu. Dato' Aaron turut menjelaskan vaksin Pfizer ini telah pun diuji keberkesanannya di beberapa buah negara termasuk di Amerika Syarikat, Eropah dan Singapura. Singapura sudah banyak, Europe, Amerika. This is American product, tapi dapat dikilangkan di Belgium. Ya, sudah banyak kita yang a bit late, tapi at least we are in the group lah. So all over the world orang mohon untuk dapat Pfizer, tapi supply dia constraint is supply. I think kita sudah agreement kita sudah berapa juta? 12.8 million dos untuk Malaysia. Sementara itu, Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri, Kesihatan Awam, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, Dr. Rosmawati Arifin memaklumkan pihaknya telah pun bersedia sepenuhnya untuk memastikan vaksinasi dapat dilaksanakan sepenuhnya di Sarawak. Okey, untuk persediaan kita dah almost ready.
Cuma untuk latihan untuk anggota kita akan mulakan pada 2 hari bulan, 2 edisi hari Selasa ni, dan sehingga 5 hari bulan untuk anggota kesihatan KKM dan juga ATM dan hospital universiti. Kerajaan mempunyai pelan imunisasi kebangsaan COVID-19 dalam pemberian vaksin COVID-19 kepada masyarakat di Malaysia. Timbalan Menteri Kesihatan Malaysia II, Dato' Aaron Ago Dagang berkata, pada peringkat pertama, keutamaan vaksin COVID-19 ini akan diberikan kepada petugas barisan hadapan, pesakit berisiko tinggi dan orang awam. Yang the first batch ini memang untuk frontliners lah. Pelayanan Kementerian Kesihatan, lebih kebanyakan Kementerian Kesihatan, military, police, military lah. Berapa dah? Dalam half a million, 500,000 kan. Kita sudah target 500,000 first priority. Dan second one will be mereka yang berisiko tinggi. Ya. Orang tua, ya. Pesakit yang banyak penyakit lah akan diberi dulu. Round will be for the general public lah. Beliau berkata demikian menerusi sidang media pelaksanaan aktiviti dry run bagi penghantaran vaksin COVID-19 di Sarawak yang diadakan di Hospital Bahagian Bintulu pada Sabtu. Dalam pada itu, ditanya mengenai kelulusan vaksin Pfizer ini, Ketua Sektor Farmasi Kesihatan Awam Datin Santini Devendran menjelaskan bahawa setiap vaksin yang digunakan di Malaysia perlu mendapat kelulusan daripada pihak berkuasa di negara ini. Setiap vaksin yang kita terima mesti mendapat kelulusan pendaftaran dengan pihak berkuasa kawalan dadah. Only vaksin yang berdaftar saja akan diterima di Malaysia. Lepas tu pihak MPRA, setiap batch yang terima di Malaysia perlu mendapat kelulusan oleh pihak MPRA. Penduduk kampung Tembawang Sao diingatkan untuk sentiasa berwaspada sekiranya hujan berterusan. Pengurusi Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP OPAR, Kaunselor Niponi Undek, mengingatkan penduduk kampung tersebut untuk menghubungi balai bomba dan penyelamat bau sekiranya air mulai menaiki kediaman masing-masing. Ketika menyerahkan sumbangan kepada mangsa banjir di kampung, beliau turut meminta masalah banjir ini harus diselesaikan dengan kerjasama Jabatan Kerja Raya JKR dan mengingatkan penduduk agar sentiasa berhati-hati semasa memilih tapak untuk mendirikan kediaman masing-masing dan mengelakkan kawasan rendah. Sebanyak 10 buah keluarga yang terjejas telah menerima bantuan banjir. Jumlah mangsa banjir yang dipindahkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS makin meningkat dengan seramai 133 orang mangsa ditempatkan di 3 PPS setakat jam 8 pagi Ahad. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam satu kenyataan media memberitahu kesemua mangsa terdiri daripada 33 buah keluarga dari daerah Serian dan Simunjan. PPS Dewan Kampung Lintang Baru di daerah Serian setakat ini telah menempatkan seramai 84 mangsa daripada 20 keluarga dan jumlah mangsa dijangka meningkat. Selain itu, PPS Dewan Betong Kenawit di daerah Serian juga menempatkan 22 orang mangsa daripada 6 keluarga. Manakala di daerah Simunjan pula, jumlah mangsa yang dipindahkan ke PPS Dewan Masyarakat Lubuk Buntin adalah seramai 27 orang yang terdiri daripada 7 keluarga. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet Bennett dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.